Okey. Ni soalan kertas 3 2013 tu. Okey, pertama sekali kamu perlu buat, jangan terus skip. Memanglah sini, oh ni boleh terus kamu baca gini-gini dah. Terus kamu tengok di sini, oh, paling senang ini konon. Terus kamu pergilah cari kira terus di sini. Jangan one by one. Kita satu-satu. Kita tengok soalan dulu. Okey. Pertumbuhan organisma melibatkan pertambahan saiz, ketinggian dan jisim. Okey, maksudnya sesuatu organisma tu kalau dia mau tumbuh tu, kita akan melihat daripada 3 jenis itulah, saiz dia, ketinggian dan jisim. Okey. Satu eksperimen telah dijalankan untuk mengkaji kesan kepekatan nutrien ke atas pertumbuhan pokok. Okey. Terus kamu apa ni namanya? Underline ataupun highlight. Ini kamu punya tajuk eksperimen. Okey. Eksperimen yang inilah soalan tu. Kamu perlu tahu. Mengkaji kesan kepekatan nutrien ke atas pertumbuhan pokok. Okey, dari sini. Okey, kalau kepekatan dia tinggi, pertumbuhan pokok tu macam mana? Kalau kepekatan dia rendah, pertumbuhan pokok macam mana? Gitu. Biji benih jagung ditanam di dalam 5 piring petri yang mengandungi kapas lembab. Okey, menggunakan larutan nop dengan kepekatan yang berbeza. Kalau kamu tidak tahu larutan nop itu, tiada masalah. Okey, maksudnya larutan nop ni nanti kita akan tengok. Okey, nop dengan kepekatan yang berbeza. Setiap piring petri mengandungi 2 biji benih jagung. 5 ml larutan nop ditambah ke dalam setiap piring petri setiap hari. Okey, jadi ini kepekatan dia. Ini kepekatan larutan nop tu. Okey, kalau kamu dah tahu larutan nop ni, kamu tengoklah, oh dia guna kepekatan yang berbeza larutan nop ni. Lepas tu kamu refer balik, dia tengok di atas dia cakap mengkaji kesan kepekatan nutrien. Oh, terus kamu boleh ni lah link. Oh, kepekatan larutan nop ni, inilah tu nutrien. Maksudnya nop tu, larutan nop ni adalah larutan nutrien. Okey, maksudnya macam mana tadi? Larutan itu ditambah ke petri dish yang ada biji benih jagung dengan kepekatan yang berbeza. Okey. Lepas tu jadual 1 halaman. Okey. Jadi terus kamu lah boleh pergi sini. Mau betul kamu jawabkan sebab senang betul lah. Okey, yang ini kalau mau tengok dengan mata kasar pun boleh juga, tapi paling bagus kamu guna pembaris. Jadi macam ni cikgu sudah kira, tengok betul-betul, cikgu sudah garis. Ni dah cikgu dapat 3.2, 2.8, ni. Okey, semua sudah settle, cikgu sudah kira. Okey. Okey, 3 markah. Make sure jangan sia-siakan 3 markah, free markah ni. Okey. Jadi kita tengok balik. Okey, kita tengok piring petri A, dia punya kepekatan larutan nop 5%. Okey, ni lah dia punya unit di sini, 5% saja. Kalau B 10%, C 15%, D 20%, E 25%. Okey. Jadi terus kita tengok. Kita go through dulu dia punya table ni, sebab untuk jawab soalan pemerhatian dan juga inference ni, kamu mesti refer kepada jadual. Jadual. Okey, mari kita tengok. Untuk kepekatan 5 yang paling rendah kan ni. Kenapa tidak? Okey, 5. Dia punya ketinggian tu, ketinggian anak benih jagung. Okey, untuk anak benih 1 dengan 2. Benda ni oleh kerana dia memberi maksud cikgu bacaan yang sama. Maksudnya di sini anak benih jagung, dua-dua pun anak benih jagung, cumanya berbeza piring petri lah, tapi dia punya kepekatan sama. Jadi apa yang kita boleh buat, kita boleh kasih satukan bacaan ini dengan mengira purata dia. Jadi macam mana kamu mau kira purata dia? Tidak semua soalan berbeza-beza. Ini ni jenis soalan begini. Jadi cikgu kasih ada kira purata. Kadang-kadang tak payah pun kira purata. Boleh terus ambil. Okey, dapat kita go through banyak soalan, nanti kamu boleh tengok lah. Okey, 1 point macam mana kira purata? 1.9 tambah 2.1 bahagi 2 sebab ada 2. Okey. Jadi lepas itu gitulah kamu kira purata dia. Okey, purata. Lepas itu kamu tengok ini yang 5 yang
Yang 5% kepekatan tu 1.9. Okey, ini 2.1. Yang 10 naik sikit kan? Dari 1.9 pergi 3.2. Ini pun naik juga. Okey. Lepas tu 15 pun naik juga. 3.2 pergi 5.1. Ini pun naik juga. Okey, lepas tu yang D 20, 6.8 naik. Ini pun naik. Lepas tu yang E 25%. Yang paling tinggi kan kepekatan dia tu? Okey. Naik 6.8 pergi 7.1 naik juga, tapi dia naik berapa? 0.3 saja kan? 0.3. Maksudnya tidak naik betul. Yang ini pula 7.2 cm. Tiba-tiba alamak turun pula dia pergi 6.9. Okey. Okey. Ni settle. Terus kita tengok di sini. Berdasarkan jadual 1.2 yang tadi itulah, nyatakan dua pemerhatian yang dibuat terhadap ketinggian anak benih jagung dalam mana-mana piring Petri. Maksudnya kamu boleh pilih ataupun kamu boleh kira dua-dua terus. Kan tadi purata tu. Boleh. Kalau macam ni cikgu terus kira purata. Tapi kalau kamu mau pilih piring Petri yang pertama, boleh, tidak masalah. Contohlah jawapan kamu macam, okey, kalau kamu tidak mau buat purata, tak apa. Kamu terus cakap saja macam ni. Pemerhatian pertama. Okey, lagi satu sebelum cikgu lupa. Untuk buat jawab soalan pemerhatian ni, kamu perlu pilih. Kan dia ada bacaan ni 1, 2, 3, 4, 5 bacaan ni. Kamu jangan ambil yang tidak ada banyak beza. Okey? Better kamu ambil yang tinggi, yang paling bacaan yang rendah dengan yang tinggi. Misalkan pemerhatian pertama tu kamu ambil bacaan yang tinggi, yang paling rendah. Contohlah yang paling rendah. Lepas tu yang kedua tu ambil bacaan yang paling tinggi. Sebab nanti di inference senang kamu mau jawablah soalan inference tu kenapa dia berlaku. Okey, contoh yang ni, pemerhatian yang pertama. Cikgu jawab pada kepekatan larutan Nop 15% purata ketinggian anak benih jagung ialah 2 cm. Kalau kamu tidak mau kira purata, dapat terus kamu ambil saja ni bulat-bulat pada mana. Bukan 15% ni, 5% ni. Sorry. Okey. Contohlah di sini, pada kepekatan larutan Nop 5%, ketinggian anak benih jagung pertama ialah 1.9 dan ketinggian anak benih jagung kedua ialah 2.1 cm. Terima. Boleh. Lepas tu yang kedua, pemerhatian kedua, kamu ambil yang paling bacaan dia sangat sangat berbeza yang kamu boleh bandingkan. Jadi daripada yang ini rendah saja ketinggian dia 1.9 dengan 2.1, kamu ambil yang paling tinggi ni 7.1 dengan 6.9. Sebab larutan Nop dia yang paling tinggi, 25% kepekatan dia. Okey, jadi kamu ambil. Kalau cikgu pun buat purata, tidak masalah, boleh. Pada kepekatan larutan Nop 25%, purata ketinggian anak benih jagung ialah 7 cm. Okey, 7 cm. Tapi kalau kamu mau buat macam tadi juga cikgu bagi tu, kamu ambil pada kepekatan larutan Nop 25%, ketinggian anak benih jagung 1 ialah 7.1 cm dan ketinggian anak benih jagung 6.9 cm. Boleh. Sudah 3 markah situ. Okey, lepas itu kita tengok soalan seterusnya. Nyatakan inference daripada pemerhatian 1B1. Jadi inference daripada pemerhatian yang pertama. Kamu tengok. Ini kan kamu bagi tadi yang kamu guna bacaan yang ini. Okey. Jadi dia nyatakan kenapa dia bacaan dia begitu. Jadi kita tengok. Sebab kita boleh tahu sudahlah kan, sebab larutan kepekatan nutrien dia tu ataupun larutan kepekatan Nop yang digunakan adalah paling sedikit. Sebab itu dia punya ketinggian rendah berbanding dengan yang 25%. Paling tinggi. Jadi kamu boleh jawab. Contoh macam ni, pada kepekatan nutrien rendah, kadar pertumbuhan anak benih jagung juga adalah perlahan ataupun rendah. Begitu saja. Okey, yang kedua pula kamu cakaplah yang paling tinggi. Pada kepekatan nutrien tinggi, kadar pertumbuhan anak benih jagung juga adalah tinggi ataupun cepat. Boleh. Sudah 3 markah. 9 markah kamu dapat.
Okey. Seterusnya kita go through, kita teruskan dengan apa ni, jadual 1.3. Ini yang ini pun jangan jangan sia-siakan markah, 3 markah. Sebab semua benda ni ada di dalam ni. Kamu tidak perlu pun cari berfikir luar kotak, tidak payah. Ambil saja daripada soalan. Okey, ada sudah kena kasih sedia. Okey, mari kita tengok. Okey. Lengkap. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi. Sini kamu sudah boleh tahu lah apa yang berubah di sini. Okey, dia punya kepekatan larutan knob. Okey, macam mana kita mau mengendali pemboleh ubah tu? Kamu cakap menjalankan eksperimen dengan menggunakan kepekatan larutan knob yang berbeza. Kalau kamu mau simpan juga dia punya peratus pun boleh dengan menggunakan kepekatan larutan knobs 5%, 10%, 15%. Boleh, tidak masalah. So sini kamu dapat 1 markah sudah. Okey, lepas tu pemboleh ubah bergerak balas. Apa yang keputusan ataupun hasil daripada eksperimen kita tu? Kita punya ketinggian anak benih jagung lah ni. Purata ketinggian anak benih jagung ataupun ketinggian anak benih jagung pun boleh juga. Okey, jadi macam mana kamu mau kira purata ataupun ketinggian anak benih jagung tu macam mana? Kamu mengukur dan merekod ketinggian anak benih jagung. Mengukur dan merekod purata ketinggian anak benih dengan menggunakan pembaris kan? Pembaris kamu guna. Kamu kira ketinggian menggunakan pembaris dan menggunakan formula. Bukan ini kaya. Tak apa. Kalau kamu nak mau pun tak payah. Kamu tulis je yang formula ni, tak payah ni. Kamu cakap saja dengan menggunakan pembaris. Okey, habis sudah di situ. Okey, sudah. Lepas tu, pemboleh ubah dimalarkan. Apa yang dimalarkan? Isi padu larutan noplas. Ini macam mana cikgu dapat? Ada dia cakap di sini ni. Di soalan yang mula-mula tadi. 5 ml larutan nop ditambah ke dalam setiap piring Petri setiap hari. Maksudnya 5 ml tu untuk semua piring ni, A, B, C, D, E. Tidak akan berubah. Jadi apa yang dimalarkan? Dia punya isi padu lah. Isi padu larutan nop. Jadi macam mana kamu mau kendalikan? Kamu cakap tetapkan isi larutan nop terlupa iaitu 5 ml. Siap. Okey, benda ni semua, yang ini semua ada di dalam ni. Kamu hanya perlu ekstrak saja keluar jawapan itu. Okey, seterusnya hipotesis. Hipotesis pun lagilah. Okey, ini adalah hubungan, relationship antara kamu punya pemboleh ubah dimanipulasi dan juga bergerak balas. Contohnya, semakin tinggi kepekatan larutan nop, semakin tinggi anak benih jagung, purata ketinggian anak benih jagung. Ataupun apabila kepekatan larutan nop bertambah ataupun tinggi, ketinggian anak benih jagung juga bertambah. Top sudah 3 markah situ. Okey? Boleh? Okey, kita continue dengan soalan E. Dia cakap bina satu jadual dan rekodkan semua data yang dikumpul dari jadual 1.2. Jadual anda hendaklah mengandungi tajuk-tajuk berikut. So, 4 benda ni perlu ada. Okey? Kepekatan larutan nop, ketinggian anak benih jagung, purata dan kadar pertumbuhan. Kalau kamu tengok kepekatan larutan dan ketinggian anak benih jagung 1 dan 2 sudah ada kan tadi di depan tu. Kejap. Yang ni, table ni sudah ada. Okey? Ni. Cuma kamu perlu tambah apa tu dia cakap. Tambah apa lagi? Average, purata. Kan? Purata macam mana kira? 1 tambah 2 tu bacaan yang ini dan ini bagi 2. Okey? Itu purata kamu. Lepas tu kadar pertumbuhan anak benih jagung. Kadar pertumbuhan dia ni nah. Purata ketinggian berapa bahagi dengan hari. Okey. Okey, kalau kamu mau tahu semua dan ya, kalau kamu tidak tahu di mana hari di mana ada hari ni, harinya. Jadual menunjukkan keputusan eksperimen selepas 4 hari. Sebab itu perlu baca
betul-betul soalan ini. Semua ada di sini. Jadi kamu boleh construct table, buat table seperti cikgu Mas mau buatlah, cikgu tunjukkan terus jawapannya seperti ini. Semua ada ini kepekatan, lepas tu ketinggian, ataupun kamu mau ketinggian ini satu, lepas tu purata, boleh, tidak masalah. Yang penting apa yang dia minta tadi 4 poin tu ada, boleh. Lepas tu ini pula kadar pertumbuhan. Jangan lupa untuk table unit letak di atas. Aduh, kenapa? Okey. Contoh macam ni peratus. Okey, peratus sudah ada di atas. Jadi di sini tidak payahlah kamu letak unit, sebab kamu sudah letak unit tu di atas peratus. Kalau ni pula ketinggian dia cm, sudah sini cm besar-besar di sini. Jadi di sini kamu tidak payah tulis satu-satu, tidak payah. Okey, sama juga. Ini pun dia punya, kalau kamu tidak tahu unit dia ni, kamu hanya ikut saja dia punya formula tadi macam mana untuk cari tu. Kadar pertumbuhan tinggi bahagi hari kan. Bahagi hari. Hari tu pula cm, tinggi cm per hari. Itulah dia punya unit. Kalau kamu dah tahu, kamu ambil saja dari formula dia. Pun settle sudah. Okey, beginilah table dia lebih kurang. Kalau kamu jawab yang macam lain-lain pun dapat, diterima juga. Yang penting ada 4 benda tu. Dan kiraan kamu betul, dan bacaan kamu yang mula-mula kamu ambil di sini betul. Sebab kalau di sini salah, dia akan berikut-ikut. Nanti di ini kamu kira salah sudah. Yang apa tadi? Yang purata salah sudah kamu kira. Lepas tu kadar pertumbuhan pun salah sudah. Make sure di sini ni walaupun senang, kamu double check, triple check pun tak apa juga. Okay, di sini. Alright, graph settle. Lepas itu, okay, graph pula. Graph pun, mari kita baca soalan dia. Settle sudah tadi, 3 markah juga kan table. Okay, mari kita tengok. Guna kertas graf yang disediakan di halaman deng-deng untuk menjawab soalan ini menggunakan data 1i1. 1i1 maksudnya yang inilah. Okey, data yang kamu buat tadi tu, jadual tu kamu akan gunakan untuk buat graf. Okey. Lukis, okey, apa yang dia minta? Lukis graf kadar pertumbuhan anak benih jagung melawan kepekatan larutan NOP. Jadi mana yang akan jadi paksi X, paksi Y? Yang akan menjadi paksi Y ialah inilah. Paksi Y. Ini akan jadi paksi X. Okey. Ataupun dia sudah buat sudah sendiri. Dia sudah kasih sudah ready. Ada sudah ni tajuk. Yang penting graf ni ada tajuk. Contoh yang ini senang lah, saya sudah bagi tajuk. Ada sudah ni anak panah, paksi, ini apa ni namanya ni, dia punya label. Kalau tiada, cikgu rasa kalau ini yang dulu punya banding. Kalau sekarang ni cikgu rasa dia bagi kertas graf sejak kosong, jadi kamu perlu tulis dia punya tajuk, paksi, anak panah. Lepas tu kamu punya agak-agak lah tu. Jangan terlalu kecil di sini sejak kamu punya graf. Kasih gam-gam lah. Satu graf yang kamu guna. Okey, jadi contoh di sini paksi Y tadi ini. Kadar pertumbuhan anak benih jagung. Jangan lupa dia punya unit. Ambil saja dari tadi yang apa? Table tu letak sini. Lepas tu yang ni pula kepekatan larutan NOP peratus. Okey. Lepas tu mari kita tengok, cikgu pun dah mau buat. Ni Okey. Sorry. Okey, inilah graf dia. Kalau dia cakap dia, di situ dia tidak tulis graf apa dia mintakan. Okey. Kalau dia kata lukis graf ataupun plot graf, maksudnya yang beginilah. Tapi kalau dia minta lukis graf bar. Graf bar tahu kan yang bar lah. Kalau histogram yang berdekat-dekat. Bar juga tapi dia tiada jarak. Dia berdekat-dekat. Itu histogram. Jadi kamu perlu refer soalan juga. Tidak semua dia akan minta macam ni. Sebab tu kamu perlu, walaupun kamu tahu sudah macam mana, mesti go through soalan. Pastikan, jadikan itu habit. Tengok je soalan balik. Apa dia minta. Okay. Jadi di sini ni kamu plot lah berdasarkan kamu punya jadual. Siapa ada jadual sudah tadi? Okay, tengok. Lepas tu cara kamu skala ni pun, sebab kamu mau graf kamu cantik. Okay. Jadi kamu pandai-pandai. Kasihan macam mana kita mau apa?
bagi skala ni. Satu ni berapa kamu letak? Sini 1 ke 2 ke begitu. Contoh macam ni dia guna untuk 2 box tu 0.25. Okey? Okey, lepas tu kamu plot lah berdasarkan kamu punya graf, jadual kamu. Contohnya untuk kepekatan 5, dia punya kadar pertumbuhan berapa? 5 kan? Kadar pertumbuhan dia adalah 0.5. 5, 0.5 di sini. Okey, plot. Lepas tu untuk 10% berapa? 10% 0.75. Mana 0.75 ding ni nah. Okey, plot. Gitulah. Jadi terus daripada plot tadi kamu akan sambung semua buat graf begitu. Okey. Okey, so kita continue tadi. Okey, graf settle, table tadi sudah settle. Okey, lepas tu kita tengok soalan yang ni. Berdasarkan graf 1C2 menyatakan hubungan antara kepekatan larutan knob dengan kadar pertumbuhan anak benih jagung. Terangkan jawapan anda. Jadi ini dia lebih kurang macam hipotesis juga, cuma kamu perlu refer graf. Okey, kalau kamu tengok graf, okey mari kita tengok. Jawapan dia okey kalau di sinilah sebelum kamu tidak mau refer graf kan. Okey, kamu dah mau refer graf tak apa. Tapi kamu boleh tahu kan apa yang akan berlaku semakin kalau ikut hipotesis tadi pada kepekatan larutan knob rendah, kadar pertumbuhan ataupun ketinggian anak benih jagung adalah rendah kan. Okey, lepas tu kalau larutan kepekatan knob tinggi kadar pertumbuhan anak benih jagung juga akan menjadi tinggi. Okey, itu jawapan boleh 2 markah tu. Ini ada 3 markah kan. 1 markah kamu perlu tengok ni nah. Kalau kamu refer pada graf, okey dia memang meningkat kan, tengok. Kepekatan larutan knob, okey dia semakin meningkat. Ini pun semakin meningkat, tapi ada pada masa titik yang ke sini, pada larutan knob yang 20% tu apa yang berlaku lepas tu? Dia statik sudah. Okey, dia statik sudah. Tengok, kalau kamu boleh refer ni. Kadar pertumbuhan mula-mula naik tiba-tiba yang pada 20% kepekatan dan 25 dia statik sudah 1.75. Okey. Jadi kenapa begitu? Mari kita tengok. Kalau tengok jawapan ni, kadar pertumbuhan anak benih jagung bertambah, okey, apabila kepekatan larutan knob bertambah sehingga mencapai pertumbuhan maksimum dan menjadi malar disebabkan faktor pengehat yang lain. Okey, untuk secara kalau mau kasih ayat yang mudah pun boleh juga. Contohlah, sehingga mencapai bertambah sehingga mencapai pertumbuhan maksimum. Okey, sampai situ pun boleh sudah mungkin dapat markah jugalah, tapi better kamu terus kanan dan menjadi malar disebabkan faktor pengehat yang lain. Jap cikgu tengok jap. Lepas tu soalan ni juga ada cakap terangkan hubungan kan, nyatakan hubungan. Jadi kan kamu sudah belajar kalau graf yang begini ni dia berkadar terus kan, dia berkadar terus sehingga kamu boleh tulis di sini sehingga ketinggian maksimum ataupun kadar pertumbuhan maksimum dicapai. Sebab kadar pertumbuhan maksimum dicapai tu yang inilah apabila dia sudah statik tu. Itu maksud dia. Jadi ini kamu ambil sejak ayat yang hipotesis tadi, lepas tu kamu tambah dia punya hubungan dan juga dia punya sebab. Okey? Macam tadi, contoh macam tadi, kadar pertumbuhan anak benih jagung bertambah apabila kepekatan larutan knob bertambah. Okey, lepas tu dia punya hubungan kepekatan kadar pertumbuhan anak benih jagung adalah berkadar terus dengan kepekatan larutan knob sehingga mencapai pertumbuhan yang maksimum ataupun sehingga yang mencapai pertumbuhan maksimum atau optimum lah. Okey, itu maksud dia. Boleh, yang penting kamu nyatakan. Kalau kamu tidak tahu betul lah, kamu ambil saja balik yang dari hipotesis punya. Okey. Lepas tu kamu tambahlah tadi yang dia punya hubungan berkadar terus kah, songsang kah. Lepas tu kamu bagi tahu kenapa dia begitu, sebab dia. Okey, lepas tu kita tengok yang G, berdasarkan keputusan eksperimen ini nyatakan definisi secara operasi untuk pertumbuhan.
Okey, pertumbuhan dia kalau definisi secara operasi ni kamu tengok daripada konteks eksperimen. Okey, jangan cakap pertumbuhan adalah berfikir macam mana lah kamu fikir idea sendiri. Janganlah kamu refer dengan eksperimen ini. Contoh macam ni, pertumbuhan adalah pertambahan ketinggian anak benih jagung selepas 4 hari yang diukur menggunakan pembaris dan dipengaruhi oleh kepekatan larutan NOP yang berbeza. Sudah 3 markah situ. Okey, pertumbuhan ialah kamu tengok pertumbuhan apa tu? Pertambahan ketinggian pada anak benih jagung yang selepas 4 hari diukur menggunakan pembaris, dan juga apa-apalah yang kamu boleh kaitkan dengan pertumbuhan berdasarkan eksperimen. Kamu jangan ambil, bukannya kamu fikir pertumbuhan secara yang di luar daripada eksperimen ini. Kamu kaitkan dengan eksperimen ini juga. Jawapan ada sudah dalam ni, okey? Okey, lepas itu soalan yang seterusnya, sekumpulan murid yang lain menjalankan eksperimen yang sama dengan menggunakan larutan NOP 50%. Ramalkan hasil eksperimen ini. Okey, yang ini pula. Okey, mari kita tengok. Dia kata dia mau guna 50% kan? Okey. Kalau kamu tengok di sini 25. Daripada 25 ni diorang sudah statik. Jadi agak-agak kalau kita tambah lagi sampai 50, apa yang akan berlaku? Dia akan tetap statik. Disebabkan oleh kadar pertumbuhan telah mencapai tahap yang maksimum. Okey, mari kita tengok jawapan dia. Okey, kalau tengok jawapan dari buku ni, dia cakap yang soalan tadi, pertumbuhan akan kekal pada 1.75 cm sehari. Ni nak diambil dari sini kadar pertumbuhan. Okey, dia cakap dia akan kekal kerana pertumbuhan telah mencapai tahap maksimum dan nutrien yang dibekalkan oleh larutan NOP berkepekatan 20% adalah optimum dan sudah mencukupi. Maksudnya di sini 20% tadi, tengok 20% tadi dia sudah statik. Tambahlah banyak macam mana pun dia tidak akan meningkat sebab nutrien yang dibekalkan tu cukup sudah. Start daripada 20% cukup sudah tu nutrien. Tidak perlu tambah lagi. Dia tidak akan membesarkah, dia tidak akan meninggikah, cukup sudah 20%. Ketambah pergi 100 pun dia tidak akan meningkat ketinggian dia. Lepas tu cikgu ada jumpa, okey, ini cikgu ambil dari yang file yang cikgu bagi kamu tu. Ini contoh penerangan yang lengkap. Okey, dan cantiklah jawapan dia. The plant will wilt and its height is 1.5 cm. Maksudnya tumbuhan itu akan wilt, mati ataupun layu. Dan tinggi dia is 1.5 cm less than 1.9 cm. Okey, maksudnya tinggi dia begitu saja. Ataupun kalau kamu tidak mau letak tinggi pun tak apa. Yang penting tidak apalah tu. Yang penting ada yang dia punya penerangan lain. Ini macam ni dia cakap, the plant will wilt and its height and kalau mau tambah dan seterusnya akan mati. Kerana this is because the solution is hypertonic to the plant. Dia tengok dia kaitkan dengan hypertonic. Solution is hypertonic to the plant. Maksudnya kandungan nutrien tu tinggi berbanding dengan apa yang ada di dalam tumbuhan. Jadi air di dalam tumbuhan itu akan keluar, dan apa yang berlaku? Plasmolisis berlaku disebabkan oleh perbezaan kepekatan lah. Jadi apa yang berlaku? Plant tu akan layu dan juga akan mati. Tidak lama selepas itu. Begini dia ada kaitkanlah dengan topik yang lain. Ini baguslah ni dia punya jawapan ni. Okey, yang macam tadi cikgu bagi tu pun okey juga. Itu pun okey juga. Tapi ini paling cantik lah. Tengok dia boleh kaitkan dengan hypertonic apa semua. Okey. Okey, final question untuk bahagian A ini. Okey, kelaskan. Mari kita tengok. Senarai berikut ialah pemboleh ubah yang digunakan dalam eksperimen ini untuk mengkaji kadar pertumbuhan pokok. Kelaskan pemboleh ubah berikut kepada pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas dalam jadual 1.4. Okey, dia ada jisim, jumlah air, jisim kering basah, kepekatan nutrien, keamatan cahaya, ketinggian.
Okey, kalau kamu tengok yang mula-mula tadi, kalau kamu terbaca dia punya ni kan, ni nak dicakap sini. Pertambahan saiz, mana sudah? Pertumbuhan organisma melibatkan pertambahan saiz, ketinggian dan jisim. Okey. Maksudnya di sini kamu boleh ambil sudah. Jisim kering, jisim basah ni dia bergerak balas dan juga ketinggian. Nah, 3 sudah di sini. Okey. Yang dimanipulasi, kalau kamu refer eksperimen ni, kepekatan nutrien dimanipulasi. Jumlah air pun dimanipulasi. Keamatan cahaya pun adalah benda yang dimanipulasi. Okey, jadi 3 sini, 3 sini. Sudah dapat 3 markah. Full mark. Okey? Make sure jangan tinggal kosong. Kamu dah sudah macam mana mau jawab kan? Semua benda ni dia punya jawapan ada di dalam soalan. Semua dah sudah di sini. Tinggal kamu mau ekstrak saja balik. Untuk yang bahagian soalan nombor 2 ni nanti cikgu akan ajar next session.